Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah anak-anak, hari ini kita sambung matematik tingkatan 1, bab 7 ya, ketaksamaan linear. Okey, apa yang kita nak buat hari ini? Kita nak menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan ketaksamaan linear serentak ya? Okey, apa dia ketaksamaan linear serentak? Ialah dua ketaksamaan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama. Okey, kita boleh mencari penyelesaiannya dengan mencari julat nilai yang boleh memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear itu. Kita gunakan garis nombor untuk menunjukkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak. Ya. Sekarang kita tengok contoh. Okay, selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Okay, diberi 4x tambah 7 lebih kecil atau sama dengan 11 dan 2 tolak 3x lebih kecil dari 8. Sekarang kita selesaikan dulu ketaksamaan linear 4x tambah 7 lebih kecil atau sama dengan 11. So, kita akan hapuskan 7 dengan menolak ketaksamaan dengan 7 kiri dan kanan. Ya. So, 4x tambah 7 tolak 7. 11 tolak 7. Ya. So, kamu akan dapat 4x lebih kecil atau sama dengan 4. Okay, kita akan bahagikan kedua-dua ketaksamaan ini dengan 4. So, kamu akan dapat x lebih kecil atau sama dengan 1. Okay, so selesai ketaksamaan yang pertama. Kita selesaikan pula ketaksamaan yang kedua. Okey, diberi 2 tolak 3x lebih kecil dari 8. So, kita kena hapuskan ketaksamaan dia nombor 2 dulu ya. So, kita akan tolak kiri dan kanan dengan 2. Kamu akan dapat negatif 3x lebih kecil daripada 6. Okey, kurang daripada 6. So, kita akan bahagikan kedua-dua ketaksamaan ini dengan negatif 3. Okey, tapi ingat ya, bila kita membahagi dengan nombor negatif, okey, simbol ketaksamaan ini kita songsangkan. Jadi, kita akan tulis, okey, negatif 3 bahagi negatif 3x lebih besar dari 6 bahagi negatif 3. So, kamu akan dapat x lebih besar dari negatif 2. Okey, untuk mencari ketaksamaan, kita kena buat garis nombor. Okey ya. So, kita akan tulis dalam garis nombor nilai yang paling kecil duduk di sebelah kiri, yang lebih besar duduk di sebelah kanan. So, di sini nombor yang paling kecil adalah negatif 2. Kita tulis negatif 2 dan 1 yang paling besar. Okey, so kita lukis garis nombor kita. Okey, x lebih besar dari negatif 2. Kita akan lukis garis nombor kita bulat. Okey, anak panahnya ke kanan. Ya, sebab simbol lebih besar. Dan perhatikan di sini ya, kita buat bulat kosong saja ya, jangan warnakan di dalamnya. Okey, untuk nilai x lebih kecil atau sama dengan 1, kita akan buat anak panahnya ke kiri. Okey, bulatan ini mesti kita gelapkan ya. Di tengah-tengah itu menunjukkan dia adalah nilai lebih besar atau sama dengan, maknanya nilai x itu mesti termasuk 1. Kalau di sini nilai x ni tak termasuk negatif 2 ya. Jadi apakah penyelesaian dia? Kita tengok kawasan hijau ni. Okay, nilai x akan berada di antara negatif 2 hingga 1. Jadi kita boleh tulis penyelesaian dia. X duduk di tengah-tengah. Okey, simbol lebih kecil atau sama dengan tadi kita letak di sini, tulis 1. Okey, negatif 2 ini kalau kita baca terbalik, dia akan jadi negatif 2 lebih kecil dari x. So, kita akan tulis macam ni lah. Terbalikkan simbol dia, letak negatif 2 tu, x di sini ya. Okey, so inilah jawapan untuk penyelesaian ketaksamaan linear yang diberi. Okay, sekarang kita tengok contoh kedua ya, B. Okay, kita selesaikan dulu ketaksamaan 3x tambah 10 lebih besar dari x tambah 4. Okay, perhatikan di sebelah kiri dan sebelah kanan dia mempunyai pemboleh ubah iaitu nilai x.
Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada perkali. Okey, untuk sebelah kanan, kita mesti hapuskan pemboleh ubah dari X. Okay. Jadi kita kena tolak kiri dan kanan dengan nilai X. Okey, untuk sebelah kiri, kita nak hapuskan 10. Jadi kita akan tolak kiri dan kanan dengan 10. Jadi saya buat serentak ya. Okey, saya terus tulis. X tolak X sebelah kanan. So, sebelah kiri saya tolak lah. 3X tolak X. Okey. Untuk sebelah kiri, 10 tolak 10. Sebab saya nak hapuskan yang ni ya. Okey. So, sebelah kanan kena tulis juga 4 tolak 10. Oh, kamu akan dapat 2X lebih besar dari negatif 6. So, nak hapuskan 2, kita bahagikan kedua-dua ketaksamaan kita dengan nombor 2. So, kita akan dapat X lebih besar dari negatif 3. Sekarang kita selesaikan pula 3X tambah 2 lebih besar dari 4X. Okey, perhatikan di sini. Okey, sebelah kanan kita ada 4X. So, kita tak nak 4X duduk sebelah kanan. Kita nak dia nak nilai X semua sebelah kiri. Jadi, kita kena hapuskan 4X ni. Kita kena tolakkan 4X sebelah kanan. So, sebelah kiri pun mesti ditolak dengan 4X. Ya. Okey, sebelah kiri kita tak nak ni. Tambah 2 ni. Jadi, kita nak hapuskan dia. Kita kena tolak 2. So, sebelah kanan pun kena tolak 2. So, kita tulis macam ni lah. Okay. So, sekarang kita tolakkan. 4X tolak 3. 3X tolak 4X. Okay, tambah 2 tolak 2. So, akan jadi sifar. 4X tolak 4X akan jadi sifar di sini. Tolak 2 ya. Okay. So, kita akan dapat negatif X lebih besar dari negatif 2. Ya. 3 tolak 4 negatif 1 ya. Okey, so tak payah tulis negatif 1 kat depan tu. Okey, sekarang kita nak jadikan dia positif. Kita kena bahagikan kedua-dua ketaksamaan ini. Belah ketaksamaan ini ya. Dengan negatif 1. Bila kita bahagi saja dengan nama negatif, ketaksamaan ini akan disongsangkan. Okey ya, perhatikan di sini kita songsangkan. So, negatif bagi negatif positif. Okey, negatif bagi negatif positif. Sini akan jadi tinggal 2 sahaja. Ya. Okey, sekarang kita tulis semula. Okey, dalam bentuk garis nombor. Okey, perhatikan nilai yang paling kecil di sini adalah negatif 1. Negatif 3. So, kita tulis sini negatif 3. Di sini 2. So, kita tulis 2. Okay. Untuk garis nombor, kita lukis nilai yang lebih besar ni ya. So, sebab nilai lebih besar, kita buat bulatan arah ke kanan. Arahnya ke kanan. Ingat tak perlu warnakan. Sebab dia simbol lebih besar. Okey. Untuk X lebih kecil, kita buat simbolnya ke kiri. Bulat, kosong ya. Jangan warnakan bulatan dia. Okey. So, waktu sepunyanya, nilai sepunyanya adalah di sini. Di kawasan negatif 3 hingga 2. Kita akan tulis X. Okey. Bila kita buat terbalik ni ya. Sebab negatif 3 ni paling kecil. Kita akan tulis X. Negatif 3 lebih kecil dari X. Okey. X lebih kecil dari 2. Dia jadi macam tu. Ya, X akan duduk di tengah-tengah. Kita tulis nombor 2. Simbol ini kita salin balik. Untuk yang negatif 3 tu, simbol dia kena terbalik lah. Sebab 3 tu duduk di sebelah kiri. X duduk di sebelah kanan. Dia akan jadi terbalik macam ni. So, kita akan baca negatif 3 lebih kecil dari X. X lebih kecil dari 2. So, inilah julat dia. Ini panggil julat ya. So, nilai X ni antara negatif 3 hingga 2. Okey, seterusnya 2X tambah 5 lebih kecil dari 11. Dan 3X tolak 10 lebih kecil dari 5. So, kita buat penyelesaian satu-satu ya. Kita buat dulu 2X tambah 5 macam tadi. Kita nak hilangkan ini. Hapuskan 5. So, kita kena tolak kedua-dua ketaksamaan ini dengan negatif 5. So, kita akan tinggal 2X lebih besar dari 6. Okey, so nak hapuskan 2. Kedua-dua ketaksamaan ini kita bahagi dengan 2. So, kamu akan dapat X lebih
kecil dari 3. Sekarang kita buat pula persamaan 3x tolak 10 lebih kecil dari 5. Okey, ingat ini negatif 10. Kita tak nak Kita nak jadikan dia sifar di sini. Kalau negatif, kita akan jadi tambahkan lah. So, tambahkan kedua-dua belah kesamaan ini dengan 10. Baru dia akan jadi sifar. So, di sini kita akan dapat 3x sahaja. Sebelah kanan akan dapat 15. Okey, kesamaan tidak berubah sebab ini adalah menambah. Okey, menambah dan menolak kesamaan tidak berubah. Yang berubah jika mendarab atau membahagi. So, sekarang kita nak bahagikan kedua-dua kesamaan ini dengan 3. So, kamu akan dapat x lebih kecil dari 5. Okey, cuba perhatikan kedua-dua ni mempunyai arah yang sama. So, apakah penyelesaian dia? Okey, kita buat garis nombor. Perhatikan garis nombor di sini. Okey, 3, 5. Kedua-dua kesamaan ini arahnya adalah ke kiri. Okey, tetapi kita akan ambil bahagian sepunya. Kalau perhatikan gambar rajah di sini, bahagian sepunyanya adalah x lebih kecil dari 3. Ini yang kita akan dapat nilai yang sama selepas itu. So, kita buat kesimpulan. Okey, oleh kerana x perlu memuaskan kesamaan x lebih kecil dari 3 dan x lebih kecil dari 5, kita akan ambil bahagian sepunya. So, bahagian sepunya dia adalah x lebih kecil dari 3. Maknanya ini saja penyelesaian dia. Tak perlu ada dua nilai. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, diberi jika sebuah buku ialah 400 gram, ungkapkan dalam sebutan X jumlah jisim bagi X sebuah buku. Okey, sekarang kita kata kalau satu jisim adalah 400, berapakah jumlah jisim bagi X? So, kita akan cari jumlah jisim bagi X ialah, okey, 400 gram darab dengan X. X adalah bilangan buku. Jadi, kita akan dapat 400 X gram lah. So, jika jisim satu timbangan buku itu adalah lebih daripada 7 kilogram, cari bilangan minimum buku dalam timbunan itu. Okey, sekarang bila ada perkataan cari bilangan minimum, kita akan gunakan ketaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah ini Sebelum kita selesaikan, kita kena bentukkan formula untuk ketaksamaan linear dulu Bentukkan dulu. So, kat sini dia kata kalau jisim satu timbangan buku mesti lebih daripada 7 kilogram. Kita tahu satu buku 400. Okey. Kalau bilangannya X, okey, kita darabkanlah 400X. Okey, nilainya mesti lebih besar atau sama dengan 7,000. Kenapa 7,000? Okey, sebab 7 kilogram kan? Tukar kepada gram, dia akan dapat 7,000 gram. Sebab dalam soalan, dia bagi tahu jisimnya dalam gram. Jadi, kita buat perbandingan pun dalam gram. Tukarkan kilogram kepada gram. Okey, sekarang kita bahagikan kedua-dua ketaksamaan ini dengan 400 So, X akan dapat lebih besar atau sama dengan 17.5. Okey, dia nak nilai X. X adalah bilangan buku. So, bilangan buku tak bolehlah dalam perpuluhan. Jadi, kita akan ambil nilai nombor bulat yang terhampir dengan 17.5 iaitu 18. So, kita akan tulis bilangan minimum buku dalam timbunan itu ialah 18 buah. Sebab dia nak jisim timbunan itu, timbunan buku mesti lebih dari 7 kilo. Kalau kita ambil 17, dia tak cukup lagi sebab minimum di sini mesti 17.5. So,
Itu sahaja untuk hari ini. Kamu boleh buat kesimpulan untuk apa yang kita dah pelajari ya sepanjang bab ketersamaan linear ya. So, untuk menyelesaikan tersamaan linear, bila kita menambah, kita akan menambah kiri dan kanan saja tanpa mengubah simbol. Sama juga jika kita menolak, kita tidak akan mengubah simbol ketersamaan. Tapi jika menerapkan pendarapan atau pembahagian, jika ada nombor negatif, kita darabkan atau kita bahagikan, simbol ketaksamaan mesti diubah atau disonsangkan. Kalau mendarab, yang nombor positif, tak ada masalah. Simbolnya sama. Ya. Okey. So, sila buat latihan dalam buku teks kamu. Muka surat 163, soalan 1. Ya. Selesaikan ketersamaan linear. Ya. Kamu cari apakah julatnya. Dan mahir diri. Okey. Muka surat 164. Okey, soalan 6 dan 7 sahaja. Ya, ini penyelesaian masalah. Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum.